Bangsa Maju. Selanjutnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Kuala Selangor. 13 minit. Terima kasih. Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kuala Selangor akan menumpu hanya akan atas satu tajuk yang terkait perkara yang dititahkan Yang di-Pertuan Agong akan Noktah 74 Yang di-Pertua. Kuala Selangor menjunjung kasih, mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua dan menjunjung kasih untuk diberikan ruang berbahas atas titah ini. Noktah 74 daripada 80 noktah saya kira adalah paling mustahak dan paling penting dalam menentukan masa depan dan kesinambungan survival negara ini. Tatkala Yang di-Pertuan Agong menyebutkan dalam titahnya, dalam membina sebuah negara bangsa yang terus dan berintegriti, beta memandang serius tentang isu rasuah yang berlaku. Beta percaya kerajaan sedang melaksanakan dasar dan inisiatif plan anti rasuah nasional menerusi tindakan penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan bagi membantras segala bentuk jenayah rasuah. Untuk Yang di-Pertua, tidak perlu saya mengulangi, menyebut-nyebut betapa negara telah merudum dalam indeks persepsi rasuah di kacamata dunia. Saya kira sudah cukup memalukan apabila kita sendiri tahu dengan kenyataan-kenyataan dan penegasan yang dibuat oleh kepimpinan, khasnya kalau boleh saya nakalkan kembali mantan ketua polis negara yang menyebutkan ketika beliau menyatakan betapa kecewanya beliau memerhatikan amalan rasuah yang berluasa dalam pasukan polis di Raja Malaysia, namun pada waktu yang sama mengkritik secara sangat tajam akan golongan yang kerap menuduh dan mentohmah pasukan polis. Tidak lain dan tidak bukan adalah golongan pimpinan politik ataupun politikus sendiri. Dan beliau memaukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat siasatan langsung. Dan hari ini lebih mengecewakan, kita berdepan dengan suasana custodian of integrity, pelindung dan penjaga integriti negara, Ketua Pesuruhjayanya sendiri dalam pertikaian, dan beberapa laporan-laporan yang terkait akan pegawai tertinggi mereka yang pecah amanah, salah guna kuasa dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, apakah lagi dasar, apakah lagi plan, apakah lagi undang-undang yang perlu digubal, yang perlu dikedepankan untuk membantras jenayah rasuah ini? Mungkin lebih mudah kalau mengambil pendekatan negara seumpama komunis Cina yang tembak mati saja golongan penjenayah ini. Namun Datuk Yang di-Pertua, lebih mengecewakan sedikit waktu dahulu parti-parti politik dan koalisi politik yang mengangkat kononnya perjuangan agama, perjuangan bangsa, dan hari ini kita perhatikan bahawa kereputan seluruh institusi-institusi negara ini yang bukan hanya menyinggung dan terkait dengan badan-badan penguatkuasaan yang kita sebutkan sebentar tadi, PDRM, SPRM, immigration dan sebagainya, bahkan ianya syarat dan membarah dalam seluruh amalan manapun bidang dan sektor muamalat ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi, perniagaan, penguatkuasaan, segalanya.
Lalu dalam hal ini juga saya membangkitkan betapa kecewanya kita. Apakah apabila melihat bahawa negara-negara majoriti umat Islam yang tersenarai, corot, bahkan negara kita ini, Malaysia, yang kita berdepan dengan bencana dan malapetaka rasuah ini adalah antara yang tertinggi. Bahkan yang tertinggi pada tangga 40. Setelah semua negara-negara maju, OECD dan yang lain, Scandinavian countries, Denmark, Finland, Switzerland, Scandinavia, dan semuanya tertera dalam tangga-tangga yang atas itu. Kita Malaysia ini pada tangga 40 dari segi indeks yang dikatakan integriti itu. Sangat malang. Datuk Ketua, saya menyambut titah yang di-Pertuan Agong ini bagi mengingatkan kita bahawa tidak akan ada cara untuk kita tangani ini kalaulah nilai agama kita sendiri pun sudah kita ketepi dan kesampingkan. Walaupun anjuran daripada lisan dan hadis Nabi banyak menegaskan, namun hari ini semacam sudah menjadi dibiasakan dan dinormalisasikan. Dalam dewan ini juga ada cubaan itu. Penjenayah yang mau dianggap dan hari ini disanjung. Ketika mana Rasulullah SAW menyebutkan yang melakukan jenayah seumpama ini, yang beri dan yang terima, ar-rashi wal murtashi, kedua-duanya dicampakkan di neraka jahanam, finnar. Dan kita tidak takut apa yang sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah, yang menjadikan juga satu yang seharusnya pimpinan negara ini perhatikan, khususnya yang berjuang di atas landasan agama dan sebagainya, memperjuangkan bangsa dan kononnya. Namun apabila kita perhatikan, lisan Rasulullah mengingatkan kita, kalau kita sudah syarat dan pimpinan seperti mana yang disebutkan oleh mantan KPN yang saya sebutkan tadi, kalau itulah cara bagaimana kita menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan pengaruh, kedudukan, pemerintahan, kerajaan, dan menjatuhkan dengan pengkhianatan, seluruhnya membawa kita kepada kehidupan muamalat yang sangat bertentangan dengan anjuran agama. Maka saya diperingatkan oleh hadis Rasulullah akan bagaimana Rasulullah menggambarkan seorang bedui di tanah, di padang pasir, mengangkat tangan, ya Rab, berdoa, bermunajat, tetapi seluruhnya ditolak. Kenapa? Wa mat'amuhu haraman, wa mashrabuhu haraman, wa malbasuhu haraman. Pakaiannya, makanannya, minumannya, seluruhnya adalah daripada sumber-sumber haram yang terbit daripada salah guna kuasa, pecah amanah dan rasuah. Fa anna yustajabu lizalik, masakan Allah mengkabulkan doa-doa. Kita sudah sampai ke peringkat itu di mana hari ini kita berdepan dengan bala bencana yang tidak ada putus-putusnya. Saya tidak katakan, saya tidak mendakwa seluruhnya kita begitu, tetapi pimpinan tertinggi hari ini di dewan yang mulia ini, kalau benar-benar mulia, sebelah sana ataupun sebelah sini, kitalah antara pimpinan politik yang mencetuskan amalan budaya yang syarat dengan segala yang bertentangan dengan agama itu. Justru itu ini betul, saya mau menyinggung sikit apa yang hari ini saya sebutkan lebih awal tadi, seolah-olah mahu menormalisasikan dengan izin atau mahu membiasakan salah laku jenayah, pecah amanah dan salah guna kuasa itu sebagai satu yang akhirnya dianggap malu apa bosku. Ini adalah, saya kira, mulanya kehancuran umat ini yang sudah terbiasa dengan segala yang dianggap biasa, yang sudah dianggap normal. Sementara Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis dalam lisannya, "Idza lam tastahi
fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak tahu malu, maka lakukanlah seperti mana yang kita saksikan hari ini. Ya, sudah sabit ya kesalahan. Disabit kesalahan di High Court, di Mahkamah Rayuan, ya, tapi masih lagi didewa-dewakan, masih lagi disanjung, dan lebih mustahak daripada itu Datuk Yang Di-Pertua, cuba dinormalisasikan, cuba dihujahkan bahawa apa yang berlaku, ya, yang dilakukan itu adalah tidak membawa apa-apa kesan dan mudarat dan bencana dan bahaya dan bahana kepada rakyat dan khasnya negara ini dan rakyat ataupun kekayaan ataupun dirompak dan diperkosa, ya, yang telah kita maklumi hari ini sebagai the greatest kleptocracy, the hash of the century. Begitu mereka menggambarkan rompakan yang berlaku ke atas 1MDB. Hari ini sudah menjadi the greatest shame, a national embarrassment. Dengan izin Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin hanya mau menyebutkan betapa pekan yang baru ini menyebutkan bahawa tidak ada taxpayers money, tidak ada dana awam dan wang rakyat yang digunakan ketika mana cuba untuk, ya, menghujahkan seolah-olah 1MDB itu masih lagi satu yang sifatnya yang membawa kebaikan. Saya sedikit menyebutkan, dan dalam tulisan-tulisan saya yang saya terbitkan 2014 lagi, ketika itu saya tidak berada di Parlimen, saya banyak menulis tentang perkara ini dan saya koleksikan dalam buku ini, Najibnomics, Rahmat atau Malapetaka, satu chapter atas 1MDB. Bukan menuduh, tetapi mahukan rakyat celik, ya, literate, ya, peka dan prihatin akan perkara-perkara yang hari ini sudah menjadi satu vindication, mengesahkan apapun yang telah, ya, dikemukakan dan telah saya, ya, huraikan dalam beberapa makalah yang ditulis hari ini. Sudah semua sedia maklum dengan apanya DOJ, Department of Justice, mendedah semua perkara itu. Cuma sedikit Datuk Yang Di-Pertua, ya, yang dikatakan tidak menggunakan dana awam itu adalah sangat, ya, misleading Dewan ini, ya, menyimpang jauh daripada kebenaran. Dan bukannya 1MDB lagi, baru SRC International, anak syarikat 1MDB, baru itu pertuduhan itu sudah cukup menggambarkan betapa, ya, pekan, ya, bukan saja perlu tarik balik cubaan beliau untuk membiasakan dan menormalisasikan, untuk menganggap perkara itu biasa dan tidak ada malu untuk perkara itu ditayang dan dipaparkan. Hutang yang dibayar, ya, yang dibayar dengan, ketika itu kalau boleh saya diizinkan menyebutkan, 4 bilion loan, ya, yang akhirnya diterbitkan oleh untuk SRC, ya, sudah awal-awal lagi pada 2015 ketika beliau memimpin negara ini. MOF, ya, Kementerian Kewangan telah pun menerbitkan 3 loan, 3 pinjaman berjumlah RM650 juta untuk membayar, ya, supaya takut default. Dan kalau default, maka kerajaan akan terpaksa bayar RM4 bilion itu, ya. Maka dengan kata lain, ya, kalau hanya saya mengambil satu contoh, bahkan saya boleh mengambil pelbagai lagi contoh bayaran kepada IPIC, ya, bayaran, dan bagaimana kononnya beliau menyebut seolah-olah, bagi saya cuba untuk membayangkan bahawa aset yang ada dalam MDB itu akan mampu membayar hutang-hutang. Datuk Yang Di-Pertua, kalau saya diizinkan 2 minit lagi, saya menyebutkan dalam salah satu tulisan ini. Minta rumuskan, ya? Ya, insyaAllah. Terima kasih. Meminjam RM11.55 bilion, tetapi hanya terima RM6 bilion. Yang selainnya bagaimana? Itu adalah segala cara songlap, segala money laundering, kalau dengan mudahnya saya sebutkan. Dan hari ini sudah menjadi pengetahuan awam seluruh dunia, Datuk Yang Di-Pertua. Justru dengan itu, rumusan, ya, saya bangkitkan ucapan saya ini adalah untuk mempertegaskan betapa rakyat dan khasnya umat Islam dan amnya semua supaya tidak boleh menormalisasikan jenayah, sama ada jenayah itu jenayah rasuah, sama ada ia pecah amanah ataupun ia menyalahguna kuasa,
Dan seandainya pimpinan negara terus-terusan berbuat demikian, khasnya dalam kerakusan merebut kedudukan, merebut kuasa, merebut kerajaan, menjatuhkan satu sama lain dengan cara yang paling khianat dan paling curang ini, negara ini akan pastinya hancur, Datuk Yang Di-Pertua. Atas itu saya Sila. menyokong, menjunjung kasih ucapan agung khasnya pada Noktah 74. Sekian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Yang berhormat Kuala Selangor. Seterusnya saya ingin menjemput